Bertemu lagi dalam Buletin Awani. Buletin Awani pada jam ini membawakan perincian dan juga perkembangan terkini susulan insiden kren runtuh di Lebuh Raya, di tapak pembinaan Lebuh Raya bertingkat Sungai Besi Ulu Klang, Suka, dan setakat ini difahamkan usaha mengeluarkan mangsa ketiga yang tersepit dalam insiden itu di Lebuh Raya Suka ini masih lagi berjalan. Bagi mendapatkan perkembangan semasa mengenainya, kita terus sahaja bersama dengan Ridauddin Daud yang berada di lokasi kejadian. Ridauddin, apa yang boleh dikongsikan setakat jam ini? Difahamkan pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Kuala Lumpur mengeluarkan satu kenyataan memberitahu dan juga memaklumkan perkembangan terkini usaha-usaha itu. Apakah yang boleh kita kongsikan pada masa ini? Baik, terima kasih Zulfitri. Ya Zul, saya sebenarnya daripada pagi sebenarnya memang menantikan antara perkembangan semasa yang boleh dikongsikan, dan pada baru saja sebentar tadi sebenarnya Jabatan Bomba dan Penyelamat sudah pun mengeluarkan satu kenyataan ringkas di mana perkembangan terkini menurut Ketua Operasi di lokasi kejadian iaitu Khairul Azwan bin Ibrahim, kerja-kerja penstabilan U-beam dengan menggunakan I-beam support sedang dilakukan sebelum melakukan angkatan pada crane launcher yang menghempap mangsa menggunakan mobile crane, dan seterusnya proses mengeluarkan mangsa akan dilakukan. Jadi berdasarkan apa pemerhatian saya yang boleh saya kongsikan, sebenarnya antara usaha-usaha yang dilakukan seperti yang kami boleh lihat dari bawah ini, jaraknya agak jauh namun dapat juga kami melihat sedikit. Antara yang nampak sibuk di atas sana ada beberapa pergerakan, dan antara pergerakan yang kerap dilakukan adalah pergerakan kimpalan misalnya, dan juga mungkin ada beberapa pergerakan yang membuatkan untuk mengukuhkan binaan tersebut. Jadi antara yang dilakukan sejak dari pagi tadi, di bawah juga ada dilakukan proses sama, dan di atas juga dilihat prosesnya juga hampir sama. Nampaknya anggota bomba dan juga petugas-petugas di sini sedang sibuk untuk mengukuhkan binaan ini, kerana seperti yang kita tahu sebelum ini mangsa masih lagi tersepit dan usaha perlu dilakukan bagi mengelakkan beam di sini terjatuh. Jadi antara perkara yang dibuat sejak dari pagi tadi, dan menurut bomba mungkin mengambil masa 7 hingga ke 9 jam, adalah mengukuhkan dan menstabilkan binaan di sini. Namun jika dilihat di bawah sebenarnya tidak nampak ada banyak perubahan. Namun jika dilihat dari jauh di atas sana, sebenarnya sejak dari pagi tadi boleh dikatakan sebenarnya ada sedikit perubahan, terutamanya dari segi binaan. Ada seperti tambahan binaan di sana, namun tidak dapat dipastikan apakah yang sedang dilakukan di atas sana. Namun apa yang boleh saya katakan, nampaknya usaha tersebut masih lagi diteruskan. Anggota bomba juga tadi dilihat sudah menambah kemah dan difahamkan sudah juga menambah anggota. Kami masih lagi berada di sini, dan di bahagian bawah juga kami lihat dari tadi DOS sudah ada datang dan pegawai polis juga sudah datang untuk melihat situasi di sini. Dan boleh difahamkan usaha yang paling penting, yang dilakukan sekarang adalah usaha untuk menstabilkan binaan ini dan memastikan sekiranya kren diangkat ia adalah stabil dan tidak berlakunya runtuhan di sekitar kawasan ini. Kerana itulah yang mereka bimbangkan. Saya juga sempat berbual dengan beberapa orang tadi. Ada juga mereka mengatakan bahawa benar apa yang dikatakan, sekiranya diangkat dan jatuh, mereka bimbang ia akan terkena kepada bangunan di kiri dan kanan di laluan ini. Jika jatuh seperti domino dan tidak menghempap kawasan lain, tidak mengapa. Namun mereka bimbang sekiranya ia menghempap kiri dan kanan. Jadi sebab itulah bomba dan juga semua petugas sejak dari pagi sibuk untuk mengukuhkan dan menstabilkan keadaan di bawah dan juga di atas bagi membolehkan kren diangkat, dan selepas itu barulah mangsa boleh dikeluarkan, Zul. Ridauddin, mungkin dapat diberikan gambaran berapa ramai lagi wartawan yang masih lagi berkampung di lokasi kejadian, dan bagaimana anda mendapatkan makluman dari masa ke masa? Itu pertama. Dan keduanya, bagaimana dengan aktiviti harian mereka yang berada di sekitar tapak binaan tersebut? Di kiri dan kanan itu ada pangsapuri dan juga ada shop lot ataupun kedai-kedai komersial di sebelah kiri Ridauddin setakat ini. Bagaimana aliran trafik dan juga aktiviti harian? Adakah anda disekat dengan lebih jauh pada hari ini kalau dibandingkan semalam, ataupun bagaimana, Ridauddin? Baik, terima kasih, Zul. Kalau dikatakan media, sebenarnya kita Astro Awani sudah berada di sini sejak dari pagi, dan kita ditemani dengan rakan daripada sinar harian tengah hari tadi, dan sekarang nampaknya sudah semakin ramai. Kalau boleh ada di sebelah kiri saya ini sudah, saya kira ada lebih kurang dalam 7 atau ke 8 orang media yang sudah mulai datang. Kerana difahamkan mereka juga mendapat maklumat terkini bahawa mungkin akan bila masa diangkat kren itu. Dan boleh dikatakan aktiviti di sini pula sebenarnya, Zul, pagi tadi kami mula-mula sampai kira-kira jam 6.30 pagi, ia agak lengang kerana mungkin tiada apa di sini. Namun di kawasan ini sebenarnya ada banyak industri sebenarnya, Zul. Kedai juga ada di seberang sana, industri di seberang sana. Jadi pergerakan di sini sebenarnya agak sibuk.
walaupun ditutup jalan di sebelah sana kira-kira 200 meter ke 300 meter dari sini, namun kenderaan masih lagi dibenarkan untuk masuk sekiranya mereka ada urusan di kawasan dalam ini. Dan saya lihat beberapa penduduk juga, yang penduduk di apartmen di belakang juga ada yang berjalan kaki. Saya fikir mungkin mereka parking agak jauh dan tidak boleh masuk ke dalam sini, berjalan kaki, dan kemudian mereka akan diiring oleh pengawal keselamatan untuk melalui kawasan khas yang disediakan di belakang sana, kira melalui, boleh dikatakan kawasan yang agak semak samun sedikit untuk memastikan mereka sampai ke dalam kawasan rumah mereka. Namun mereka dibenarkan hanya dengan kebenaran dan diiring, kerana kita faham di kawasan sana, di belakang sana, di tapak pembinaan, kita tahu keadaannya sangat bahaya. Bila-bila masa saja mungkin akan berlaku sesuatu yang mungkin kita tidak ingini. Jadi setiap pergerakan mereka dikawal dan diiring sekiranya perlu. Namun boleh dikatakan dari pagi sehinggalah ke tengah petang ini sebenarnya situasinya mungkin tidak sesibuk seperti biasa, namun masih lagi sibuk. Halangan tetap ada, namun tetap dibenarkan sekiranya mereka ada keperluan untuk masuk ke dalam, tidaklah benar-benar menghalang sehingga menutup terus. Namun pastinya keselamatan tetap dijaga, kerana hadnya hanyalah kepada lokasi yang selamat, lokasi yang dikisahkan sebagai zon kuning ataupun zon merah langsung tidak dibenarkan masuk. Jadi itu saja yang dibenarkan. Jadi boleh dikatakan sebenarnya agak sibuk juga, walaupun kita tahu di sini ada satu insiden yang sangat besar dan menggempakan negara, Zul. Din, kalau dapat satu soalan terakhir dari saya bagi wakil media, apa maklumat yang diperlukan lagi pada ketika ini? Adakah kita menjangkakan pihak berkuasa khususnya daripada pihak bomba ataupun Pro Lintas akan memberikan kenyataan media ataupun mengadakan sidang media selepas ini untuk memberikan maklumat kepada warga-warga media di sana, ataupun bagaimana? Apa maklumat yang diperlukan pada ketika ini dan apa yang ditunggu lagi? Ya, betul, Zul. Perkara pertama yang pasti, yang paling utama yang kita sedang tunggu, kita ingin tahu apakah keadaan benar-benar yang berlaku di atas sana dan bilakah mayat itu akan diturunkan. Dan pastinya kita sebenarnya memang sangat-sangat mengharapkan wakil daripada Pro Lintas atau bomba atau polis sendiri untuk datang dan memberikan kenyataan media kepada kami, kerana sejak dari pagi tadi memang tiada langsung. Hanyalah pagi tadi beberapa ahli parlimen membuat sidang media kira-kira jam 9.20 pagi, dan selepas itu bayangkan sehinggalah ke waktu ini jam 4 petang kami hanya menunggu dan melihat saja sekiranya ada wakil atau mana-mana pihak yang datang untuk ditemu bual ataupun sedia memberikan sidang media. Namun malangnya masih lagi tiada, dan pastinya antara perkara utama yang kita ingin tahu pastinya bilakah mayat ini dapat diturunkan, dan sudah pastinya siasatan awal dan juga apa maklumat yang berlaku yang sebelum ini mungkin tidak dilaporkan. Sudah pasti kita ingin tahu perkara itu, kerana sebenarnya bukan kita saja yang tertanya-tanya, satu Malaysia sebenarnya tertanya-tanya, kerana insiden ini bukanlah kali pertama, pernah juga berlaku di kawasan lebuh raya ini sebelum ini, Zul.